Jangan biarkan rakyat menampi nyiru harapan. Sebagai rakyat Malaysia, kita sering dipandang mulia oleh pihak luar sebagai sebuah negara berbilang kaum dan memiliki pelbagai kebudayaan. Tiada salah sekiranya kita menyokong mana-mana parti politik yang dianggap dapat memimpin negara ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Namun janganlah terlalu taksub sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan kesat dalam media sosial dengan memfitnah atau memaki hamun individu atau bangsa lain. Memperhalusi titah ucapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang mengingatkan semua pihak berhenti mencari keburukan, saling mengaibkan dan menyebar fitnah secara tidak langsung, mendedahkan sisi jelik sikap manusia dalam kehidupan seharian. Baginda bertitah perasaan kemanusiaan dan keinsanan harus digabungkan dan dijelmakan secara kata-kata dan perbuatan. Allah mencipta manusia memiliki hati. Hentikan perlombaan mencari keburukan. Hentikan perbuatan aib mengaibkan. Hentikan kerja-kerja menyebar fitnah. Hentikan usaha meruntuh dan memusnahkan. Hentikan konspirasi jatuh menjatuhi agar dunia lebih aman, negara lebih tenteram dan rakyat hidup lebih sejahtera. Titah baginda. Peringatan itu dititahkan pada istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-67 di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar semalam. Demi kemakmuran Perak dan kesejahteraan rakyatnya, Sultan Nazrin menitahkan Menteri Besar dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan menjunjung setia kepercayaan baginda dan tidak mengecewakan amanah yang telah diberikan rakyat, memahami denyut jantung dan denyut nadi rakyat jelata serta keupayaan secara arif mentakrif pelbagai peristiwa yang berlaku di serata negara dan di seluruh dunia. Juga keupayaan mengenal pasti kebenaran yang hakiki merupakan satu tanggungjawab berat. Rakyat jangan terus dibiarkan menampi nyiru harapan sedangkan janji tidak berisi. Harapan rakyat yang mahukan pemerintahan yang berlandaskan undang-undang, berintegriti, bersih rasuah dan tidak menyalahgunakan kuasa hendaklah direalisasikan secara bersama titah baginda. Sultan Nazrin bertitah tanggungjawab itu harus direalisasikan bersama oleh ahli-ahli Dewan Negeri, hakim, ulama, umara, Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia dan badan-badan beruniform yang lain. Demikian juga seruan beta kepada pihak swasta, badan-badan sukarela, badan-badan kebajikan, pertubuhan-pertubuhan belia, badan-badan sukan serta rakyat keseluruhannya agar saling bekerjasama memperlengkap usaha-usaha pembangunan yang dirintis oleh kerajaan beta. Titah baginda. Sesungguhnya teguran dan peringatan baginda itu perlu dijadikan pedoman seluruh rakyat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan agama supaya menjauhi sifat negatif berleluasa ini, terutama apabila media sosial semakin menguasai kehidupan manusia hari ini. Jika sebelum ini sikap negatif berkenaan sering melekat pada orang politik bagi menjatuhkan musuhnya dan pada masa sama menaikkan reputasi diri serta parti diwakili, hari ini perbuatan itu seolah-olah menjadi normalisasi dalam setiap peringkat usia kehidupan. Boleh dikatakan apabila celik mata sahaja hari ini, semua orang boleh tahu dalam sekelip mata apa jua berita, keburukan, aib dan fitnah bertebaran di muka bumi. Di negara kita, aib, fitnah dan keburukan orang lain akan tersebar meluas dan seolah-olah menjadi pesta, khususnya ketika musim pilihan raya, pemilihan parti atau berlaku pertelingkahan antara parti kerajaan dan pembangkang. Tanpa perlu pergi jauh, tonton sahaja persidangan Dewan Rakyat, maka dapat disaksikan bagaimana celuparnya penggubal undang-undang iaitu ahli parlimen yang juga pemimpin politik saling membuka aib, mencela dan menghina ketika sesi perbahasan berlangsung. Keceluparan ahli eksekutif ini mencari keburukan, membuka aib termasuk memfitnah sudah menjadi normalisasi pada sidang Dewan Rakyat yang akhirnya menjadi contoh tidak baik kepada rakyat merentasi generasi, bangsa dan usia. Apatah lagi ianya berlaku di Dewan Mulia. Ini baru mengambil contoh di Parlimen, institusi tertinggi bagi menggubal dasar dan perundangan negara. Belum lagi ditinjau di tempat lain, misalnya pejabat dan agensi kerajaan, swasta, institusi strategik, syarikat korporat, komuniti dan masyarakat setempat. Sikap mencari keburukan atau tajassus dalam Islam, membuka aib dan menyebar fitnah ini menuntut satu perubahan segera dalam hidup rakyat walaupun tidak secara drastik. Masih belum terlambat untuk setiap warga negara mengubah cara hidup, pemikiran, sikap dan kezaliman negatif seperti ini. Jadikanlah ajaran agama masing-masing sebagai panduan menyucikan hati dan jiwa, menghindari amalan negatif ini, manakala rukun negara menjadi rujukan untuk hidup saling menghormati antara satu sama lain dalam negara masyarakat majmuk seperti Malaysia. Noktah.